Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Syahmi bin Mahzir. Nombor matrik saya D17209651. Hari ini saya nak menerangkan tentang mazhab Sahabi. Maksud mazhab Sahabi ni ialah ia daripada pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang sesuatu masalah di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pendapat para ulama pun sangat beragam mengenai pendapat para sahabat ini. Ada yang menggunakannya sebagai hujah dan ada juga yang tidak menggunakannya. Mazhab Sahabi ini juga atau pendapat tersebut dia akan dipindahkan kepada kita daripada seorang sahabat dalam bentuk fatwa ataupun hukuman. Sikap para ulama tentang mazhab Sahabi ini. Tidak mungkin berlaku khilaf antara mereka bahawa kata-kata sahabat dalam perkara-perkara yang tidak diketahui melalui pemikiran adalah dikira sebagai dalil dan sumber fiqh. Kerana kata-kata seperti ini dianggap mereka mendengar sendiri dari Nabi SAW, maka ia dikira sebahagian dari sunnah. Sedangkan sunnah merupakan sumber perundangan Islam. Tidak dinafikan juga bahawa ada juga kata-kata sahabat tidak dianggap sebagai hujah yang mengikat sahabat-sahabat lain yang semacam mereka juga. Kerana kita dapati beberapa orang sahabat telah berselisih pendapat dalam beberapa masalah dan tidak pula mereka memaksa sahabat lain ikut pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Kristina binti Muhammad Nur. Nombor matrik D193111946. Kesan-kesan perselisihan itu khilaf ulama tentang apakah mazhab Sahabi itu menjadi hujah atau tidak, memberi kesan dalam beberapa hukum cabang yang diijtihadkan. Di antaranya hukum mempersaka wanita yang diceraikan dengan talak bain, yakni tidak boleh rujuk pada ketika suami sakit tenat hendak mati. Uthman bin Affan mempersakakan isteri Abdul Rahman bin Auf apabila Abdul Rahman menceraikan isterinya dengan talak bain pada ketika beliau sakit tenat. Maka imam-imam mazhab berselisih pendapat dalam masalah ini kepada dua pendapat. Itu pertama, alasan mereka kerana berpegang kepada keputusan yang dibuat oleh Uthman bin Affan. Itu jumhur fuqaha yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat diberikan pesaka kepada wanita seperti ini. Alasan mereka kerana berpegang kepada keputusan yang dibuat oleh Uthman bin Affan. Yang kedua, dalil-dalil syarak tentang pesaka dan talak dalam bentuk am, iaitu sementara Imam Syafi'i berpendapat bahawa talak bain memutuskan hubungan perkahwinan, sama sekali lagi pun talak orang sakit hukumnya harus dan jatuh talak dengan intifak. Oleh itu maka tidak ada pesaka mempersakai di antara suami isteri itu. Alasannya dalil-dalil syarak tentang pesaka dan talak dalam bentuk yang Kehujahan mazhab Sahabi. Yang pertama ialah dalam menentukan kehujahan atau kekuatan mazhab Sahabi sebagai dalil hukum terkait dengan bentuk dan asal fatwa sahabat tersebut. Itu mazhab Sahabi pada dasarnya adalah fatwa atau pendapat sahabat Nabi SAW dalam menentukan kehujahan atau kekuatan mazhab Sahabi sebagai dalil hukum terkait dengan bentuk dan asal fatwa sahabat tersebut. Dalam hal ini, permasalahan yang dibahas dalam usul fiqh dalam kaitan ini adalah apakah fatwa-fatwa mereka itu harus diikuti para mujtahid setelah Al-Quran, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum atau tidak. Okey, dalam hal ini Abdul Karim Zaidan membagi 4 pendapat sahabat, iaitu pertama, fatwa sahabat yang bukan merupakan hasil ijtihad, iaitu fatwa sahabat yang bukan merupakan hasil ijtihad. Misalnya fatwa Ibnu Mas'ud bahawa batas minimal waktu haid 3 hari dan batas minimal mas kahwin sebanyak 10 dirham.
Fatwa-fatwa seperti ini bukan merupakan hasil ijtihad para sahabat dan besar kemungkinan hal itu mereka terima dari Rasulullah. Oleh kerana fatwa-fatwa macam ni disepakati menjadi landasan hukum bagi generasi sesudahnya. Yang kedua, fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka dikena dengan ijma' sahabat. Itu fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka dikenal dengan ijma' sahabat. Fatwa seperti ini menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya. Yang ketiga, fatwa sahabat secara perorangan yang tidak mengikat sahabat lain, iaitu para mujtahid di kalangan sahabat mereka sering menjadi perbezaan pendapat dalam satu masalah. Namun dalam hal ini, fatwa seorang sahabat tidak mengikat, itu diikuti sahabat yang lain. Yang keempat, fatwa sahabat secara perorangan yang didasarkan oleh ra'yu dan ijtihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Eza binti Muhammad Saidi, Kak Matrik D19312267. Saya akan membentangkan tentang ta'arif dan pengertian istishab. Istishab menurut bahasa ialah bersahabat, bersama, tuntut persahabatan atau sentiasa seiring. Dari sudut istilah pula, dalil yang menilai tetapnya suatu perkara selagi tidak ada sesuatu mengubahnya. Erti kata lain, ketetapan pada masa lalu berdasarkan hukum asal terus-menerus berlaku untuk masa kini dan akan datang. Pengertian al-istishab yang lain ialah sesuatu keputusan yang dibuat oleh ulama mujtahid dalam sesuatu perkara yang telah dikaji daripada Al-Quran dan As-Sunnah setelah mereka tidak menemui sesuatu dalil pun yang boleh mengubah hukumnya. Dalam keadaan tersebut, ulama mengekalkan sesuatu hukum itu dengan berasaskan hukum yang telah sedia ada kerana tiada sebarang dalil pun yang dapat mengubah hukum tersebut. Seterusnya iaitu asas beramal dengan istishab. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Terdapat dalam beberapa ayat lain yang terang-terang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada manusia memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat di langit dan juga di bumi. Dan tidak satu pun yang diciptakan di bumi untuk manusia dan dibenarkan mereka menggunakannya melainkan ia diharuskan untuk mereka. Kerana kalau dilarang tentu mereka tidak dibenarkan menggunakannya. Terdapat hadis Rasulullah SAW telah bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Iza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni 'ala satayqana summa yasjud sajdataini qabla an yusallima. Apabila timbul keraguan salah seorang kamu dalam solatnya, kemudian dia tidak tahu iaitu bilangan rakaatnya 3 atau 4, maka hendaklah dibuang keraguan itu dan binakanlah di atas rakaat yang dia yakin. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sebelum memberi salam. Riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahawa perintah Rasulullah SAW supaya dibinakan rakaat itu di atas yang diyakini itulah yang dikatakan istishab. Oleh itu, berdalillah dan beramal dengan konsep istishab ini adalah pendapat jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Ahmad, kebanyakan sahabat Imam Malik dan sebahagian dari ulama mazhab Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatina Tirah binti Sapudin, bernama matrik D19311776. Seterusnya
kita masuk kepada pembahagian istishab. Pembahagian istishab terdiri daripada 4. Antaranya istishab al-bar'ah al-ashliyah. Yakni menurut Ibn Qayyim, istishab ini disebut sebagai bar'at al-adam al-ashliyah, yang mana terlepas tanggungjawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya. Seperti kaedah yang ditunjukkan, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Sesuatu yang asal itu hendaklah dikekalkan di atas keadaan yang dahulu sehingga sabitlah dalil yang merubahnya. Contohnya, kanak-kanak yang belum memayyiz bebas daripada taklif sehingga dia cukup umur. Seterusnya, istishab al-ibahah al-ashliyah, iaitu istishab yang berdasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang mubah, iaitu dari sesuatu yang harus. Keberadaannya ini diakui oleh syarak dan akal. Contohnya, al-aslu fi asya'i al-ibahah. Asal hukum pada sesuatu itu adalah harus. Istishab ini banyak digunakan dalam mengistinbat hukum dalam perkara muamalat. Istishab ini mempunyai prinsip bahawa hukum asal sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan selama ketiadaan dalil yang melarangnya. Contohnya, Allah memberi manfaat atas semua yang ada di dunia ini kepada manusia. Maka manusia bolehlah mengambil manfaatnya seperti makan dan minum, yang mana selagi tiada dalil yang melarang manusia untuk makan dan minum, maka kita dibolehkan untuk melakukannya. Tetapi jika ada nas ataupun dalil yang melarang kita melakukannya, maka kita wajib meninggalkan perkara tersebut. Yang ketiga, istishab al-hukmu, iaitu istishab yang berdasarkan pada tetapnya status hukum yang telah ada selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Maksudnya, sesuatu hukum tersebut akan tetap berlaku selama mana tidak ada dalil yang mengubahnya. Contohnya, al-aslu bara'atu zimati. Asalnya seseorang manusia itu bebas daripada tanggungan. Seterusnya yang keempat, istishab al-wasf, iaitu istishab yang didasarkan atas anggapan bahawa sifat yang diketahui ada sebelumnya masih tetap ada sehingga ada bukti yang mengubahnya. Contohnya sifat hidup bagi orang yang hilang. Yang mana kaedahnya di sini, ma sabata bil yaqini la yazulu bisyakki. Sesuatu yang sabit dengan yakin tidak akan hilang dengan syak ataupun keraguan. Contohnya, bagi orang yang hilang, sifat ini masih dianggap melekat pada orang yang hilang tersebut sampai ada kepastian atas kematiannya. Seterusnya, pendapat ulama mengenai istishab ini. Ulama fiqh bersepakat menerima dan menggunakan ketiga-tiga jenis istishab ini. Tetapi, akan ada perbezaan pendapat jika disabitkan pada kes-kes tertentu. Adapun istishab al-wasf masih menjadi perbezaan pendapat antara ulama fiqh mengenai cara menggunakan istishab tersebut. Manakala ulama mazhab Hanafi dan Maliki menggunakan istishab al-wasf ini sebagai sifat yang terbatas pada hal yang bersifat penolakan, bukan yang bersifat penetapan. Maksudnya di sini, istishab ini tidak menerima hak-hak yang baru, tetapi mempertahankan hak-hak yang telah ada. Contohnya, dalam kes orang yang hilang, selama masa raibnya, ia masih tetap dianggap hidup dan semua harta bendanya masih menjadi hak miliknya dan isterinya masih tetap berada dalam tanggungjawabnya sehingga ada kepastian yang menunjukkan atas kematiannya. Akan tetapi, orang yang hilang ini tidak berhak mendapatkan hak-hak baru selama dalam masa raibnya. Contohnya, di tengah-tengah raibnya, ada seseorang yang meninggal dunia dan ia termasuk ahli waris yang meninggal dunia itu. Maka dalam hal ini ada dua kemungkinan.
Pertamanya, dia tidak boleh mewarisi harta ahli waris yang meninggal itu. Yang kedua, harta warisan tersebut ditangguhkan sehingga diketahui kabar beritanya. Kalau ternyata dia masih hidup, maka dia berhak mengambil bahagian itu. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali mengambil istishab ini sebagai sifat yang mutlak, baik yang bersifat penolakan atau penetapan dalam kes orang yang hilang yang mana mereka menganggapnya masih hidup selama masa raibnya sampai ada kepastian atau keputusan mengenai kematiannya. Contohnya dalam kes orang yang hilang tadi, bahawa menurut istisab al-luas dari pendapat ulama Syafi'i dan Hanbali, seseorang yang dah hilang itu tidak tahu tempatnya masih dianggap hidup sampai ada bukti yang menunjukkan orang tersebut telah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, maka orang tersebut akan mendapat haknya seperti mana hak orang yang hidup yang lain, seperti harta, isterinya masih dianggap miliknya, dan sama ada kalau ahli warisnya meninggal dunia, maka dia tetap boleh mewarisi harta yang ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alis Alisha binti Awak Anak, Dormitory di 193-124. Topik saya berkenaan dengan kehujahan al-istihab. Kehujahan al-istihab. Ulama bersepakat bahawa wajib beramal dengan al-istihab. Bahagian pertama iaitu hukum asal, iaitu harus berterusan selagi tiada dalil yang menyalahinya. Walau bagaimanapun yang diperselisihkan oleh ulama ialah 4 bahagian terakhir. Secara ringkasnya, perselisihan itu terbahagi kepada 3 mazhab. Iaitu mazhab yang pertama, pendapat majoriti ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebahagian kecil ulama Hanafi. Mereka mengatakan al-istihab sebagai hujah, sama ada pada nafi atau isbat. Mazhab yang kedua pula, pendapat segelintir ulama Hanafi yang terkemudian. Ulama ini berpendapat al-istihab hanya sebagai hujah pada nafi sahaja, tetapi tidak pada isbat. Sebagai contohnya, dihukum lepas daripada taklif sehingga ada dalil yang menunjukkan ditaklifkan. Huraiannya akan dijelaskan secara panjang lebar dalam hujah mereka yang akan dinukilkan pada muka surat seterusnya. Mazhab yang terakhir iaitu mazhab yang ketiga, pendapat majoriti ulama Hanafi dan sebahagian daripada ulama al-kalam. Mereka berpendapat al-istihab tidak dianggap sebagai hujah sama sekali. Ulama ketiga-tiga mazhab tersebut membawa hujah mereka seperti yang saya katakan yang ketiga-tiga mazhab sebelum ni, iaitu hujah mazhab yang pertama. Ulama dari kalangan al-Syafi'i, Hanbali dan Zahiri berpendapat bahawa al-istihab adalah hujah secara mutlak bagi meletakkan hukum yang telah ada, sehingga ada dalil yang mengubahnya. Oleh itu, al-istihab menjadi hujah bagi mendapat hak-hak baru, iaitu ia menjadi hujah bagi mengekalkan hak-hak yang telah sedia ada. Sebagai contohnya, orang yang hilang dan tidak diketahui sama ada hidup atau mati, ia dihukum masih hidup berdasarkan al-istihab sehingga ada yang membuktikan yang menunjukkan kematiannya. Selagi tiada bukti berkenaan kematiannya, maka ia dihukum masih hidup dan baginya hak-hak sebagaimana orang yang hidup, seperti ia berhak mendapat harta pusaka dari harta peninggalan pewarisnya yang telah mati, berhak ke atas wasiat dan berhak terhadap harta yang diwakafkan kepadanya. Selain itu, dikekalkan harta yang berada dalam miliknya dan tidak boleh diambil oleh pewarisnya sebagai pusaka. Bukan itu sahaja, malahan jika dia sudah berkahwin, maka
Isterinya tidak harus berkahwin dengan lelaki lain selagi tiada dalil kematiannya ataupun dihukum oleh kadi sebagai seorang yang telah mati. Hak-haknya seperti itu dikekalkan berdasarkan al-istihab. Mazhab yang kedua pula iaitu hujahnya. Kebanyakan ulama mutakhir daripada mazhab Hanafi menetapkan bahawa al-istihab menjadi hujah bagi penolakan, bukan bersifat bagi penetapan suatu hukum baru. Dalam erti kata lain, al-istihab adalah menjadi hujah untuk mempertahankan hak-hak yang sedia ada dan tidak menjadi hujah untuk menerima masuk hak-hak yang baru, yakni menolak akibat hukum-hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang telah ada. Sebagai contoh, orang yang hilang dihukum masih hidup berdasarkan al-istihab. Justru itu dikekalkan segala haknya yang wujud sebelum dia hilang. Harta bendanya masih dianggap miliknya dan isterinya masih tetap berada dalam tanggungjawabnya sampai ada bukti yang menunjukkan kematiannya ataupun qadi yang menghukumkan kematiannya. Namun, ia tidak berhak mendapat hak-hak yang baru selama masa gaibnya dan dia juga tidak berhak mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia, kerana hidupnya yang orang yang hilang itu ditetapkan berdasarkan anggapan hukum, bukan hidup yang hakiki. Oleh itu, hanya dapat mempertahankan hak dirinya sahaja, tetapi tak layak dia mendapat hak dari orang lain. Kerana al-istihab di sisi mereka tidak layak menjadi hujah bagi penetapan hak-hak yang baru. Orang yang hilang di sisi mereka adalah hidup pada hak dirinya dan mati pada hak orang lain, kerana al-istihab di sisi mereka hanya menjadi hujah bagi penolakan dan menghukumkan yang dia sudah mati dan akibat hukum yang timbul setelah dihukumkan kematiannya, iaitu seperti dipusakai harta peninggalannya, diputuskan perjanjian sewa menyewanya yang telah diadakan dan sebagainya. Hujah mazhab yang ketiga. Jika diperhatikan hujah golongan mazhab ketiga pula, mereka terdiri daripada jumhur ulama Hanafi dan sebagainya daripada ulama al-kalam. Menurut kebanyakan ulama mutakallimin, mereka menafikan al-istihab sebagai hujah secara mutlak. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa secara wujud sesuatu hukum tertentu pada masa yang lepas tidak semestinya kewujudan hukum itu berkekalan pada masa yang akan datang. Justru itu, menetapkannya dengan berkekalan adalah suatu hukum yang tidak berasaskan dan tanpa dalil. Selain daripada itu, mereka berpendapat bahawa dalam perundangan Islam, keterangan orang yang mendakwa adalah diutamakan daripada penafian orang yang didakwa. Justru itu, seandainya al-istihab menjadi hujah, sudah tentu penafian orang yang didakwa lebih diutamakan berdasarkan istihab al-bara'ah al-asliyah. Ia menunjukkan bahawa al-istihab ni tidak boleh diamalkanlah. Secara lebih jelas lagi, mereka berhujah bahawa bersuci, halal dan haram adalah hukum syarak. Oleh itu, ia tidak sabit kecuali melalui dalil yang ditegakkan daripada syarak. Dari dalil syarak yang disepakati oleh ulama hanya terbatas kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Manakala al-istihab tak termasuk dalam kategori tersebut. Justru itu tidak haruslah berhujah dengannya mengenai hukum syarak. Secara ringkasnya, daripada ketiga-tiga alasan mazhab tersebut, dapatlah kita faham bahawa al-istihab ni menjadikan hukum sedia ada, tetap dan terus digunakan sampai sekarang, sehingga ada dalil atau bukti yang menyatakan untuk mengubah hukum yang dipakai itu. Dalam masalah hukum yang telah sabit
secara pasti melalui dalil nas qat'i. Ia tidak termasuk dalam takrif al-istihab kerana hukum itu tidak ada berubah selamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Nazri, kad matrik di 1931172. Okay, saya akan menerangkan tentang bahagian Syar'uman Khablana. Okey, Syar'uman Khablana ini dari segi bahasanya, dia bermaksud hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat-umat sebelum kita, iaitu secara istilahnya syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu ajaran agama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud dan juga Nabi Isa. Jadi kat sini kita boleh faham bahawa Syar'uman Khablana ini merupakan hukum-hukum agama yang terdahulu yang telah diguna pakai sebelum ajaran agama Islam ini muncul, iaitu sebelum kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk yang seterusnya saya akan menerangkan tentang bahagian perselisihan ulama tentang Syar'uman Khablana ini. Okey, untuk yang pertama, jumhur ulama Hanafiyah, iaitu sebahagian ulama daripada Malikiyah dan Syafiyah, mereka ini berpendapat bahawa hukum tersebut juga, iaitu hukum yang terdapat dalam Syar'uman Khablana itu juga telah disyariatkan juga pada kita, dan kita berkewajipan untuk mengikuti dan kita perlu menerapkan semua hukum tersebut yang telah diceritakan kepada kita, serta tidak terdapat hukum yang menasahnya. Alasan mereka ini kerana mereka menganggap bahawa hal itu termasuk daripada hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui para rasulnya dan ianya telah diceritakan kepada kita. Okey, untuk poin yang kedua, iaitu pendapat ulama Hanafiyah. Okey, ulama Hanafiyah ini dia mengambil dalil bahawa yang dinamakan pembunuhan itu adalah umum. Ianya bersifat umum dan tidak memandang apakah yang dibunuh itu, siapa yang membunuh itu. Jadi dia tidak mengira kenapa, sebab apa yang dibunuh itu dan siapa yang membunuh itu, sama ada dia itu Muslim atau kafir zimmi, lelaki ataupun perempuan. Kerana ianya ada dalam firman Allah, iaitu an-nafsu bin nafsi, iaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Okey, untuk yang seterusnya, sebahagian ulama mereka mengatakan bahawa syariat kita itu menasakh atau menghapus syariat terdahulu. Maknanya kat sini syariat kita yang sekarang ni telah menghapuskan syariat yang terdahulu, zaman dahulu, kecuali apabila dalam syariat itu terdapat sesuatu yang menetapkannya. Namun pendapat yang benar adalah pendapat pertama, kerana syariat kita hanya menasakh syariat terdahulu yang bertentangan dengan syariat kita sahaja. Okey, untuk pendapat yang ulama seterusnya pula ialah pendapat daripada Imam Syaukani. Okey, Imam Syaukani ini dia mengatakan bahawa yang lebih mendekati kebenaran itu adalah yang mengatakan bahawa Nabi SAW itu dia mengikuti syariat Nabi Ibrahim AS. Dan dia juga ada mengatakan bahawa sebelum terutus beliau tidak mengikuti syariat siapa pun. Ini menurut sebahagian kalangan Hanafiyah
Hanabi Billah, Ibnu Hajib dan Al-Baydawi. Ini kerana jadi kita boleh faham bahawa Imam Syaukani ini dia berpendapat bahawa Nabi SAW ini ada mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Kerana dia juga mengatakan bahawa sebelum Nabi Muhammad ini terutus, Nabi ini tidak mengikuti syariat sesiapa pun. Untuk pendapat ulama yang seterusnya pula ialah ulama Al-Mudi, Qadi Abdul Jabbar dan Al-Ghazali. Mereka ni pula berpendapat bahawa beliau memang bersyariat. Hukum itu memang bersyariat. Namun mungkin tanpa mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Jadi Al-Qadi ini dia mengatakan bahawa ulama mutakallimin ini telah sampai pada sebuah kesimpulan bahawa Nabi Muhammad SAW ini sebelum terutusnya dia tidak mengikuti syariat sesiapa pun. Okey, untuk poin yang terakhir, ulama yang terakhir ialah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini juga mereka ada mengatakan bahawa secara akal dapat tergambar di benak kita. Maknanya kita boleh fikir bahawa Nabi itu mengikuti syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Tetapi ianya mustahil secara kenyataannya. Jadi akhirnya Allah ini telah mengutus beliau pada tahun 611 Masihi dengan menurunkan Al-Quran sebagai kitab panduan bersyariat bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi itulah sebab Allah menurunkan Al-Quran untuk memberi syariat kepada Nabi Muhammad dan umat-umat Islam. Okey, untuk kesimpulan daripada keseluruhan topik ini, kesimpulan daripada mazhab sahabi. Mazhab sahabi ini adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kes di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah setiap orang Muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Manakala untuk istishab pula, istishab ini menetapkan berlakunya suatu hukum yang di mana telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tidak ada sampai ada yang mengubah kedudukannya atau menjadikan hukum itu telah ditetapkan pada masa lampau yang sudah kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Manakala untuk yang Syarukman Qablana pula, Syarukman Qablana ini merupakan syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW dan ianya tidak berdiri dengan sendiri, melainkan jika dikukuhkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi di sini kita boleh lihat, kita boleh bezakan di antara mazhab sahabi, istishab dan juga Syarukman Qablana. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.